Tidur sepanjang hari, tidur membatalkan puasa ke tidak? Tidur sepanjang hari ketika berpuasa sehingga berbuka. Sehingga berbuka ni maksudnya sehingga waktu berbuka. Tidak membatalkan puasanya. Puasanya puasa orang yang tidur sepanjang hari tadi sampai maghrib, tetapi perbuatan itu makruh, tak batal. Siapa yang tidur lepas daripada subuh, dia sahur, sebelum subuh dia sahur, semayang subuh, tidur letih. Tidur jaga-jaga 7.38 masuk waktu dah. Zuhur tak semayang, asar tak semayang. Sah tak puasa dia? Puasa dia sah dan makruh. Tidur seharian tidak membatalkan puasa. Selesai. Boleh rujuk Kifayatul Akhyar, Tanwirul Qulub, Bughyatul Mustarsyidin dan At-Taqriratus Sadidah. 4 buah kitab tu. Siap dengan muka surat lagi Ustaz Muhadir letak sini. Rajin Ustaz Muhadir ni. Nampak? Masya Allah. Kemudian pengsan. Batal puasa ke tak batal puasa? Tengok. Pengsan tetapi sedar sekejap. Ni tajuk kita ni, tajuk puasa. Puasa fardu ataupun puasa sunat termasuk kedua-duanya. Lepas tu tajuk pengsan ni pula mestilah waktu siang. Kalau malam pengsan lah, sebab malam tak berpuasa. Ni kita duk bahas ni tajuk yang siang ni, waktu puasa tu. Pengsan kemudian sedar sekejap. Orang yang sedar walaupun sekejap setelah pengsan pada waktu siang Ramadan, sah puasanya. Pengsan sepanjang hari daripada terbit fajar subuh sehingga terbenam matahari membatalkan puasa. Ini khas untuk pengsan. Tak sama dengan tidur. Tak sama dengan tidur. Satu lagi gila. Dia tiga-tiga tu tak sama. Gila, pengsan, tidur. Tidur kalau sehari suntuk walaupun dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Contoh, dia tidur daripada pukul 5 pagi sebelum subuh, jaga-jaga pukul 8 malam. 8 malam jaga. Batal tak puasa? Tak batal. Tapi semalam dia niat lah, niat macam biasa. Habis bangun makan sahur pukul 5.30 terlelap. Habis makan sahur pukul 5.30 terlelap, tidur. Daripada situ sampailah pukul 8 malam tidur. Itu tidur baru jaga buka puasa. Subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang. Maghrib sekali dia semayang sebab jaga pukul 8. Tidur tak batal walaupun sengaja, sehari suntuk, tidur satu. Pengsan pula, kalau dia pengsan dan terjaga seketika. Terjaga tu dia terjaga walaupun seminit. Pengsan lepas tu terjaga. Siang tu daripada subuh sampailah maghrib terjaga seminit je. Pukul 4 jaga, 4 1 minit pengsan balik. Maka sah puasa dia. Sah puasa. Tapi kalau pengsan sehari suntuk, daripada subuh sampai maghrib, batal puasa. Orang yang mabuk yang bukan disebabkan kesalahannya sendiri dan sedar sekejap pada waktu siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Jika sepanjang hari mabuk tanpa sedar, ia membatalkan puasanya. Mabuk sama macam pengsan. Mabuk sama macam pengsan. Tetapi mabuk yang bukan disebabkan kesalahannya. Seperti apa? Seperti mabuk naik kenderaan. Itu bukan sebab kesalahan dia. Macam mana dia tak boleh kontrol benda tu. Mabuk laut. Bermusafir waktu Ramadan, siang hari mabuk. Sehari suntuk mabuk. Tapi ada sedar sekejap. Dia sedar lah, kita kata 5 minit sedar, maka sah puasa dia. Tapi kalau mabuk sehari suntuk daripada subuh sampai ke maghrib, batal puasa dia. Mabuk sama macam pengsan. Sebab tu kita tidur satu, mabuk dengan pengsan satu sekali. Cuma mabuk dia ada syarat dia, iaitu bukan disebabkan kesalahan dia. Nombor 3, gila. Gila batal puasa tak? Gila. Kita tengok gila tu hukum lain pula daripada 2 tadi. Kita tengok. Gila membatalkan puasa. Tajuk tu dah bagi jawapan dah. Gila membatalkan puasa. Gila yang macam mana ni? Gila walaupun sekejap membatalkan puasa. Itu dia. Ada ke orang gila sekejap? Ada. Ada orang dia makan ubat. Kalau tak makan ubat, dia gila. Waya tak sambung. Tu bahasa kiasan, bukan bahasa betul.
Kalau dia makan ubat, wayar bersambung elok aja. Elok. Habis kesan ubat, dia gila. Ada orang dia tak gila sepenuhnya. Setiap hari kena makan ubat sepanjang hayat. Wallahu alam, saya tak tahulah kalau ada orang yang pulih, yang jenis gila sekejap ni, kalau ada yang pulih, alhamdulillah. Tapi setahu saya, setakat yang saya jumpa sejak berapa belas tahun yang lalu, banyak pesakit yang saya jumpa, bukan saya doktor, tapi yang saya jumpa lah, yang makan ubat tak makan memang gila. Dia merapu, dia cakap merapu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang jenis gila ni, kalau dia gila sekejap tu apa ustaz? Seminit gila, hilang akal, gila seminit, batal puasa dia. Okay nah? Contoh, dia puasa elok, malam tu niat bangun sahur, sembahyang subuh, pukul 12 tengah hari gila, sat ya 15 minit lah gila, merapu, duduk tengah jalan menyanyi apa semua, batal puasa dia. Selepas dia sedang, dia wajib imsak, tahan, menahan diri daripada makan dan minum sama macam orang lain, dan dia wajib qada. Ia membatalkan puasa walaupun keras, termasuk juga dalam kategori gila ialah kerasukan jin. Siapa yang kena rasuk termasuk dalam kategori gila. Ia membatalkan puasa walaupun kerasukan itu sekejap. Okey. Sebab apa gila membatalkan puasa? Sebab dia tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat. Okey, jadi dia tidak ada ahliyatul ibadah. Kelayakan untuk melakukan ibadat kerana dia tidak berakal. Syarat sah puasa ialah berakal. Okay. Kemudian gila kerana ubat. Orang yang gila kerana ubat yang diambil membatalkan puasa kerana ia ada unsur kesengajaan. Kalau makan ubat gila, batal puasa. Orang gila tidak boleh berpuasa. Orang gila tidak boleh berpuasa berdasarkan ijma'. Orang yang ini yang gila sepenuh masa. Hak tadi part time. Hak ni sepenuh masa. Yang sepenuh masa ni tidak wajib puasa. Fidyah pun tak payah bayar. Memang dia tak wajib pun. Bercium dan berpeluk ketika berpuasa. Makruh suami dan isteri bercium dan berpeluk ketika berpuasa. Tapi kalau cium sampai tahap bertukar lidah, minta maaf, bertukar air liur, yang tu batal puasa. Cium yang ringan-ringan ni, yang tu tidak membatalkan puasa. Tapi makruh. Dan berpeluk. Kemudian hingus. Batal puasa jika menyedut hingus yang berada di hujung hidung. Hingus kahak. Kalau kita keluarkan duduk dalam mulut, telan balik, batal puasa. Itu batal puasa. Okey. Air ludah, menelan air ludah tidak membatalkan puasa. Menelan air ludah banyak atau sedikit tidak membatalkan puasa mengikut ijma', asalkan tidak bercampur dengan makanan atau benda lain. Ni air ludah kita penuh mulut, telan, tak batal puasa. Ni kita dah sebut dah pernah ada dalam qaswat yang lalu. Menelan ludah yang bercampur air bekas berkumur ketika wuduk tidak membatalkan puasa. Dengan syarat waktu berkumur tu kita dah buang semua sekali. Buang semua. Kemudian ludah yang bercampur saki baki air kumur tadi ni, yang kita dah buang semua tadi, jangan buang. Buang disimpan sikit. Kalau dia buang tak semua, dia simpan sikit, bercampur dengan air ludah, boleh ditelan, bercampur dengan air liur, kemudian dia telan, yang tu batal puasa. Okey. Menelan ludah di bibir, air liur yang ada di bibir.
Batal puasa jika menelan ludah yang ada di bibir kerana bibir bahagian luar mulut. Air liur kita yang duduk dalam ni, kita himpun penuh mulut, kita telan, tak batal. Air liur kita, kalau kita buah atas lidah, kita keluar macam ni. Keluar lebih bibir kan, tapi masih atas lidah, telan, tak batal. 2. Nombor 3, air liur kita jatuh macam tu, kita isap masuk, batal. 3. 4, air liur yang terkumpul di atas bibir, kita buat macam ni, telan, batal. Itu 4 keadaan air liur kita. Yang tak batal, air liur yang masih di dalam mulut, yang masih di dalam mulut. Kemudian muka surat 77, jika air liur dikumpulkan di atas lidah dan dikeluarkan lidah itu daripada mulutnya dan ditelan semula, tidak batal puasanya. Macam saya tunjuk tadi, hak keadaan kedua tadi ni, air liur duduk atas lidah, kita buat keluar ni, masuk balik, itu tidak batal. Itu tidak batal. Kecuali yang turun tu, berjuntai tu, kita masuk balik, yang tu batal. 3. Yang keempat, air liur yang duduk di atas bibir, kita masukkan dalam mulut, kita telan, batal.